Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini cikgu akan sambung dengan tindak balas redox part 2. Iaitu tindak balas redox berdasarkan perubahan nombor pengoksidaan. Okey, kita akan tengok perubahan nombor pengoksidaan tu adakah ia mengalami pertambahan atau penurunan nombor pengoksidaan. Okey, sebelum tu kita lihat dulu apa itu nombor pengoksidaan. Okey, nombor pengoksidaan ialah cas. Nombor pengoksidaan suatu unsur ialah cas pada suatu atom jika atom itu wujud sebagai ion dalam suatu sebatian. Okey, bermakna kita lihat kepada cas dia jika ia sebagai ion. Okey, seterusnya ada beberapa contoh dalam memberikan nombor pengoksidaan. Okey, pertama, jika ia adalah atom ataupun molekul. So kalau atom ataupun molekul, maka nombor pengoksidaannya adalah kosong. Sebab apa? Sebab atom ataupun molekul ni bukannya ion. Tiada ion di dalamnya. Maka dia tidak ada charge. Jadi kosonglah nombor pengoksidaannya. Diberikan contoh kat sini, atom natrium, klorin, molekul oksigen, molekul, dan juga atom magnesium. So kosong nombor pengoksidaannya. Seterusnya, jumlah nombor pengoksidaan. Jumlah nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan NP ni adalah nombor pengoksidaan diringkaskan. Jumlah nombor pengoksidaan unsur dalam sebatian. Maksudnya jumlah total jumlah nombor pengoksidaan unsur dalam sebatian. Dalam sebatian tu, dalam satu sebatian tu, jumlah nombor pengoksidaannya kosong. Contohnya natrium klorida. Sebatian natrium klorida. Jumlah nombor pengoksidaannya kosong. Jumlah bagi nombor pengoksidaan unsur, maknanya jumlah dalam ni ada natrium, ada klorin. So jumlah kedua-dua unsur ni adalah kosong nombor pengoksidaan. Sebatian amonia kosong, asid sulfurik contohnya kosong. Seterusnya ion. Bagi ion ada charge kan. So jadi untuk ion nombor pengoksidaannya berdasarkan kepada charge. Contoh Na positif. So charge-nya positif 1. Jadi nombor pengoksidaan positif 1. Kalsium, ion kalsium Ca2 positif. Jadi nombor pengoksidaan positif 2. Ion klorida. Jadi nombor pengoksidaan negatif 1. Jadi ion klorida nombor pengoksidaannya negatif 1. Seterusnya, jumlah nombor pengoksidaan unsur-unsur sebatian polyatom. Jumlah ni pun jumlah juga. Jumlah nombor pengoksidaan unsur-unsur dalam sebatian polyatom. Contohnya polyatom ni dia ada lebih daripada satu atom di dalamnya. Poli maksudnya banyak. So ia bergantung kepada mana nombor pengoksidaannya. Kita lihat kepada cas ion polyatom. Contohnya ion sulfide. Ini ion polyatom lah, sebab dalamnya ada lebih daripada satu unsur di dalamnya. Ada unsur sulfur, ada unsur oksigen.
Okey. Jadi dekat sini jumlah dia punya nombor persediaannya bergantung kepada charge. Apa charge dia sulfat ni? Sulfat charge dia 2 negatif. Jadi charge dia nombor persediaannya negatif 2. Kita lihat kepada charge dia. Ion manganat. Okey, MnO4 negatif ni ion manganat. Okey. So charge dia negatif 1 atas ni. Jadi nombor persediaannya negatif 1. Okey. Contoh lain, nitrat NO3 negatif. Okey. Jadi dekat sini charge ni negatif 1, nombor persediaannya negatif 1. Okey, seterusnya contoh yang lain. Unsur kumpulan 1. Okey, kalau unsur kumpulan 1, okey, so nombor persediaannya positif 1. Okey, contohnya natrium. Okey, natrium dalam natrium klorida, maksudnya natrium di dalam natrium klorida. Okey, dalam tu ada natrium. Jadi untuk natrium nombor persediaannya positif 1. Okey, so unsur kumpulan 1 semualah Na positif, natrium, lithium, kalium. Okey. Positif 1. Unsur kumpulan 2, positif 2. Okey, contohnya magnesium. Magnesium dalam dalam MgBr2. Mg2 positif. Okey, di sana tengok pada charge dia lah. Mg2 positif charge-nya, so nombor persediaannya positif 2. Okey, seterusnya unsur kumpulan 3. Kumpulan 3. Okey, charge dia, nombor persediaannya, charge-nya positif 3, so nombor persediaan positif 3. Aluminium ni lah, aluminium. Okey, aluminium dalam aluminium oksida, iaitu Al. Al3 positif. Okey, charge-nya positif 3. Seterusnya, unsur kumpulan 17. Okey, masih ingat lagi halogen. Kumpulan 17. Okey, semua kumpulan 17 dia punya charge adalah negatif 1. Okey, sebab dia menerima 1 elektron. Okey, jadi membentuk ion charge negatif 1, nombor persediaan pun negatif 1. Okey, contohnya klorin. Okey, klorin dalam NaCl negatif 1. Klorin. Okey. Seterusnya unsur oksigen. Okey, baik. Unsur oksigen ni, okey, oksigen dalam kebanyakan sebatian O2 negatif, charge ada punya ion dia. Okey, jadi dia punya charge nombor persediaan negatif 2. Okey, contohnya ni oksigen dalam aluminium oksida. Okey, tapi ada kecuali lah untuk oksigen yang lain, iaitu oksigen dalam H2O2. Okey, dia punya nombor persediaan negatif 1. Sebab dalam dia tu oksigen ni, okey, adalah negatif 1. Okey, nanti kita tengok cara macam mana kita boleh dapatkan nombor persediaan oksigen ni negatif 1. Okey, ada langkah untuk menentukan mengira nombor persediaan unsur dalam sebatian. Okey, seterusnya unsur hidrogen. Hidrogen kebaikannya positif 1 lah, H+. H positif. So dia punya charge-nya positif 1, nombor persediaannya positif 1. Tapi ada kecuali lah untuk hidridra logam. Okey, contohnya natrium hidridra. Okey, charge-nya negatif 1, tapi ni tak ada dalam silibus. Okey, tak ada dalam silibus SPM. Okey, seterusnya penghitungan nombor pengoksidaan. Okey, so macam mana kita nak tentukan nombor pengoksidaan dalam suatu unsur? Penghitungan nombor pengoksidaan dalam unsur sebatian. Okey, so kat ni sini contoh dia diberi satu natrium hidrogen karbonat
yang warna merah ni yang kita nak cari iaitu karbon. Okey, so nak tentukan berapa nombor peroksidan karbon dalam sebatian ini. Okey, jadi kita jumlahkan ke semua nombor peroksidan bagi setiap unsur. Okey, so di sini natrium positif 1, 1, tambah hidrogen positif 1, tambah 1, tambah X sebab kita tak tahu nak cari berapa nombor peroksidan karbon. So X tambah dengan oksigen negatif 2, tapi ada 3 atom kat sini, so kena darabkan dengan 3 darab negatif 2 sama dengan sifar ataupun kosong, sebab ni adalah sebatian. Okey, ni adalah sebatian. Jadi jumlah nombor peroksidan tadi kita tengok kan dalam peraturan, jumlah nombor peroksidan dalam sebatian kosong. Okey, kemudian selesaikan X sama dengan positif 4. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Okey, tengok contoh yang ni ya. Yang bawah ni magnesium nitrat. Okey, kita nak cari nombor peroksidan magnesium X. Okey, so langkah yang sama macam tadi, jumlahkan semua. Okey, X tambah, okey, ni nitrat. Okey, ini adalah nitrat. Okey, nitrat, ion nitrat NO3 negatif 1. Jadi charge dia adalah nombor peroksidaannya lah negatif 1. Okey, tapi kat luar ni ada 2. Okey, 2 ni bagi ke semua ni. So 2 darab negatif 1 sama dengan kosong. Sebatian juga sebatian. So selesaikan X sama dengan positif 2. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Okey, CrO4 2 negatif. Okey, so yang ini sama juga, kita totalkan, jumlahkan nombor peroksidaannya. Kita nak cari kromium, kromium, nombor peroksidan kromium. Okey, so X, okey, oksigen kita tahu negatif 2 oksida. So X tambah, okey, tengok sini oksigen ada 4. Okey, oksigen ada 4 kan. So 4 darab negatif 2 sama dengan, okey, di sini ada charge dia. Okey, sebab yang ni ada charge. Yang ni ada charge iaitu negatif 2 negatif ataupun negatif 2. Okey, jadi nombor peroksidaannya, jumlah nombor peroksidaannya kat charge ni lah negatif 2. Okey, so selesaikan X 4 kali 2 8 sama dengan negatif 2. So pindahkan X sama dengan negatif 2 tambah 8 6. Okey, positif 6. Okey, tanda ni mesti diletakkan. Tanda, okey, tanda-tanda positif ni mesti diletakkan, wajib. Okey, tanda positif ataupun tanda negatif, kedua-dua ni wajib diletakkan. Okey, sebab kita nak tahulah nombor peroksidan tu ada yang positif, ada yang negatif kan. Okey, seterusnya sistem penamaan. Okey, apa kaitannya sistem penamaan ni dengan nombor pengoksidaan? Okey, so kalau unsur tu ada lebih dari satu nombor pengoksidaan. Okey, jika unsur tu mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan, ada 2 ke, ada 3 ke nombor pengoksidaan, maka okey, dalam penamaan, okey, kita kena letakkan angka Roman dalam kurungan. Okey, contohnya okey, cuprum. Okey, cuprum ada 2 nombor pengoksidaan, ada positif 2, ada positif 1. Okey, so kalau positif 2 ni je, cuprum sulfat. Okey, Cu 2 positif, SO4 2 negatif. So formula dia CuSO4. Okey, yang satu lagi ni Cu positif 1. Cu positif dengan
O4, 2 negatif. Silangkan, so dapat Cu2SO4. Jadi di sini ada dua nombor pengoksidan. Jadi kita tulis je nombor angka Roman ni di dalam kurungan untuk menunjukkan yang dia punya perbezaan nombor pengoksidaannya dan nombor charge dia lah. Kuprum ni dia punya nombor positif 2, so kuprum 2. Ni positif 1, kuprum 1. Kuprum 2 sulfat, kuprum 1 sulfat. Jika untuk nama ion pun sama. Ion kuprum 2, ion kuprum 1. Seterusnya contoh lain, ferrum. Ferrum pun ada dua nombor pengoksidan. Ferrum 2 positif, ferrum positif 3. Fe 2 positif, Fe 3 positif. Jadi dia punya penamaan, ferrum 2 klorida, ferrum 3 klorida. Mesti diletakkan angka Roman ni. Seterusnya kita lihat tindak balas redox, yang berdasarkan perubahan nombor pengoksidaan. So ada contoh dekat sini. Kita tengok satu. Magnesium bertindak balas dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Jadi di sini bahannya magnesium, hasilnya adalah oksigen. Bahannya magnesium, oksigen juga adalah bahan, dan hasilnya adalah satu saja hasilnya, iaitu magnesium oksida. So sekarang ni kita tengok satu persatu bahannya. Ada dua bahan. Bahan yang pertama, magnesium berubah kepada magnesium oksida. Jadi di sini dalam magnesium oksida ni mempunyai ion Mg2 positif, dan O2 negatif. So kita lihat tindak balas redox ni kepada perubahan nombor pengoksidaan. Berapa? Tengok yang pertama kat sini, belah kiri ni, iaitu oksigen. Oksigen dia berubah kepada ion oksida, O2 kepada O2 negatif. So jadi perubahan nombor pengoksidaannya O2 kepada O2 negatif. Oksigen nombor pengoksidaan kosong sebab dia adalah molekul. Oksida, ion, so nombor pengoksidaannya negatif 2. Kosong kepada negatif 2. Kosong dia berubah kepada negatif 2. Jadi menurunlah, berkurang, menurun. Nombor pengoksidaannya menurun. So, kalau menurun nombor pengoksidaan, maka proses yang berlaku, proses penurunan. Iaitu oksigen diturunkan kepada ion oksida. Kerana nombor pengoksidaannya menurun daripada kosong kepada negatif 2. Masih ingat lagi, kalau proses bahan tu mengalami penurunan, jadi bahan tu bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Dia terbalik. Masih ingat lagi yang sebelum ni, part 1 saya ada ceritakan, cikgu ada ceritakan. Kalau proses tu, bahan tu mengalami penurunan, dia terbalik. Ejen dia, ejen pengoksidaan. Seterusnya, kita tengok dekat sini, magnesium. Magnesium berubah kepada Mg2 positif. Magnesium atom, nombor pengoksidaannya kosong. Magnesium ion, Mg2 positif, positif 2, nombor pengoksidaan. So, berubah kosong kepada negatif, kosong kepada positif 2. So jadi naiklah, meningkat, nombor pengoksidaan meningkat. Jadi proses yang berlaku ialah proses pengoksidaan. So kalau bahan tu, magnesium ni, dioksidakan kepada magnesium ion, magnesium Mg2 positif, pengoksidaan pun berlaku. Jadi magnesium ni bertindak sebagai ejen penurunan, ejen yang menurunkan oksigen ni. Oksigen bertindak sebagai
ejen pengoksidaan yang mengoksidakan magnesium kepada Mg2 positif. Okey. Tengok contoh yang kedua, okey, tindak balas redox, iaitu antara tindak balas kimia di antara zinc dan kuprum. Okey, zinc dan kuprum sulfat menghasilkan zinc sulfat dan kuprum. Okey, zinc kepada zinc sulfat. Okey, kita cari dia punya perubahan dia. Kuprum sulfat kepada kuprum. Okey, kita lihat berdasarkan nombor pengoksidaan. Okey, kita tengok satu persatu bahan kuprum dulu. Okey, kuprum, dalam kuprum ni, dalam CuSO4 ni mengandungi Cu2 positif. Okey, jadi Cu2 positif berubah kepada Cu. Okey, so perubahan nombor pengoksidaan Cu2 positif, positif 2. Cu atom tak ada nombor pengoksidaan, kosong. Okey, nombor tak ada ion, tiada ion, jadi nombor pengoksidaan kosong. Jadi nombor pengoksidaan berubah daripada positif 2 kepada kosong, iaitu menurun. Okey, nombor pengoksidaan menurun daripada positif 2 kepada kosong. Okey, so kalau menurun maka proses yang berlaku adalah penurunan dan bahan itu bertindak sebagai ion Cu2 positif ataupun kuprum 2 sulfat ni bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okey, contoh yang bahan yang lain iaitu zinc. Di dalamnya ada zinc. Zinc berubah kepada zinc sulfat. Dalam zinc sulfat ni ada zinc Zn2 positif. So zinc berubah kepada Zn2 positif. Nombor pengoksidaan daripada kosong kepada positif 2. So nombor pengoksidaannya meningkat. Okey, daripada kosong kepada positif 2 meningkat. Jadi yang berlaku proses adalah pengoksidaan. So zinc ni bertindak sebagai ejen penurunan, dia terbalik. Okey. Seterusnya, contoh yang seterusnya, yang ketiga, okey, kalsium oksida. Okey, di sini ada dijelaskan bukan tindak balas redox. So kita tengok kenapa ini bukan tindak balas redox. Masih ingat lagi cikgu dah cakap sebelum ni, kalau tindak balas redox, okey, tindak balas redox ni, okey, tindak balas redox ni, okey, mesti ada berlaku pengoksidaan dan penurunan secara serentak. Okey, so mesti ada kedua-dua proses ini, pengoksidaan dan penurunan yang secara serentak. Okay, sekarang ni ini bukan tindak balas redox. Okay, kita tengok dia punya nombor berdasarkan nombor pengoksidaan. Okay, tindak balas redox berdasarkan nombor pengoksidaan. Okay, so berapa nombor pengoksidaan kalsium? Positif 2. Okay, yang sebelah sini, sebelah kanan pun positif 2. Okay, oksigen. Okay, ion oksida. Okay, O2 negatif. Okay, yang tadi kalsium Ca2 positif. Okay, so oksigen nombor pengoksidaannya negatif 2. Yang ni pun sama dalam air, negatif 2. Okay, kemudian hidrogen H+. Okay, so positif 1. Yang ini pun sama, hidrogen dalam air H2O positif 1. Okay, klorida Cl negatif, so negatif 1. Yang ini pun sama, negatif 1. Okey, 2 ni sebab kita dapat bila dipindah silangkan CaCl2, pindahkan silang C dapat CaCl2. Okey, sekarang ni kita tengok
Ada tak berlaku pengoksidan dan penurunan dalam tindak balas ini? Okey, kita tengok. Ada tak berlaku tindak balas penurunan dalam tindak balas ini? Okey, tengok berdasarkan nombor pengoksidaan. Okey, positif 2. Kalsium positif 2 kepada positif 2. Maka nombor pengoksidaan tidak berubah. Nombor pengoksidaan oksigen negatif 2 kepada negatif 2 pun sama, tidak berubah. Nombor pengoksidaan hidrogen positif 1 kepada positif 1 pun sama, tidak berubah. Ion klorida Cl kepada Cl negatif 1 kepada negatif 1 pun sama, tidak berubah. Maka tidak ada perubahan nombor pengoksidaan di dalam ni. Tak ada perubahan pun nombor pengoksidaan dalam ni. Jadi ini bukan tindak balas redox. So bukan semua tindak balas kimia adalah tindak balas redox. Jadi kita kena tengoklah tindak balas redox tu dari segi nombor perubahan nombor pengoksidaan, ataupun kita boleh tengok sama ada penambahan ataupun kehilangan hidrogen, penambahan atau kehilangan oksigen. Ataupun salah satu lagi segi kita boleh tengok pemindahan elektron. So kita kena tengoklah. Tengok yang ini bukan tindak balas redox. Itu saja pada kali ini cikgu terangkan untuk tindak balas redox nombor pengoksidaan. Diharapkan semua pelajar faham. Kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.